Dan okey, terima kasih banyak kerana menyertai kelas ini. Dan okey, sebelum itu untuk pengetahuan kamu semua bahawa hari ini adalah kelas kita yang terakhir untuk bulan Jun. Okey, kelas kita yang terakhir untuk bulan Jun last. Kemudian okey, pada minggu depan kita akan memulakan kelas pada hari Sabtu, iaitu untuk memulakan bulan Julai. Jadi pada hari Selasa nanti tak ada kelas lah. Ini kelas yang last sebab dah cukup 8 kelas. Sebulan kita ada 8 kelas. Ya, Selasa tak ada. Okey, kita dah cukup 8 kelas ya. Sebulan kita 8 kelas. Jadi okey, ini kelas yang ke-8. Jadi kita akan Cikgu, ya. soalan daripada tamadun Cina sampai tamadun apa? Tak, tamadun Cina sahaja pada hari ini. Okey, tamadun Cina sahaja. But don't worry. Don't worry, cikgu akan guide kamu semua, okey? Cikgu akan guide kamu. Okey. Baik, so kita akan lihat bab ini iaitu berkaitan dengan sedikit kita nak buat revision secara pantas, iaitu berkaitan dengan dinasti Qin. Okey, kita lihat tamadun Cina bermula dengan dinasti Qin dan dinasti Han, di mana antara perkara-perkara yang kamu kena ingat iaitu berkaitan dengan dinasti Qin yang semuanya bermula di lembah sungai Huanghe, lembah sungai Huanghe. Dan juga kita lihat ketika ini dinasti Qin telah muncul sebagai kerajaan paling utama. Dan kalau kita lihat dia ada pemerintahan Raja Zheng, dan Raja Zheng ini menggunakan gelaran Maharaja Shi Huangdi. Sila ingat ini ya. Dan dia berpusat di Xianyang. Di Xianyang. Baik. Kemudian kalau kita lihat juga dan dia mempunyai kawasan yang luas, dan Maharaja Shi Huangdi inilah yang telah, kalau kita lihat fakta paling penting, iaitu telah menyatukan China. Menyatukan China seperti sekarang. Dan kestabilan dalam bidang politik yang wujud pada zamannya telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Itu dinasti Qin. Ingat dinasti Qin, kemudian Raja Zheng, Maharaja Shi Huangdi. Kemudian dinasti Han pula, dinasti Qin digantikan dengan dinasti Han, diasaskan oleh Liu Bang, Liu Bang, dan gelaran dia adalah Maharaja Gaozu. Dan ada 2 tahap, iaitu Han awal dan juga Han akhir. Dan ketika zaman Han awal inilah pusat pemerintahan terletak di Chang'an, dan pada zaman Han akhir pusat pemerintahan terletak di Loyang. Dan dinasti Han ni paling penting ya. Dinasti Han, sumbangan paling penting iaitu pembukaan laluan sutra. Laluan daripada China sampailah ke Rom melalui jalan darat. Dan paling terkenal iaitu pada pemerintahan Maharaja Han Wudi. Han Wudi inilah memperkenalkan laluan sutra. So laluan sutra ialah laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia, melibatkan daripada kawasan China sampailah ke Rom. So itu sampai ke Itali dia. Dan dinasti Han terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam melalui sistem pendidikan. So ini kita telah pelajari, hanya sekadar revision saja pada hari ini ya. So tamadun Cina terkenal dengan pendidikan, dan pendidikan kamu kena ingat tentang Confucius, iaitu seorang ahli falsafah. Seorang ahli falsafah, dan beliaulah yang telah menekankan pelbagai perkara tentang kehidupan, nilai-nilai murni semua. Dan pada zaman dinasti Qin, pendidikan ini menekankan aspek pemahaman perundangan. Semasa dinasti Qin, pemahaman perundangan. Dan perundangan ini diasaskan oleh Han Feizi. Ini nama-nama pengasas. Dan juga Han Feizi ini mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Tegas, undang-undang yang tegas untuk kawal tingkah laku manusia. So itu Han Feizi. Dan sistem pendidikan ini juga menjadikan lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Maknanya menyeragamkan ni maknanya standardizekan. Standardizekan huruf-huruf dan perkataan-perkataan. Dan dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan sekolah tinggi,
dan penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Konfusianisme. Konfusianisme ni adalah ajaran daripada Confucius tadi. Okey, Confucius yang ke atas tu ya. Baik, kemudian terdapatnya teknologi pembuatan kertas yang telah diperkenalkan oleh Cai Lun. Cai Lun ini ya, pembuatan kertas pada tamadun Cina. Right. Baik. Kemudian, apakah matlamat sistem pendidikan? Matlamatnya iaitu antara perkara paling penting. Apa matlamat dia? Apa dia punya objektif? Pendidikan tamadun Cina iaitu lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Kemudian untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Serta membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Nak bezakan yang mana elit, yang mana rakyat. Kemudian pendidikan ini penting untuk memilih pegawai kerajaan serta yang terakhir memupuk nilai moral dan etika. So itu pada tamadun Cina iaitu dalam bidang pendidikan. Sempitlah pula topi ni kan. Topi ni. Kena pakai bawah lagi ni. Ada macam Hitler tak? Okey, baik. Macam Hitler okey, baik. Saya ingat sikit. Saya ingat sangat. Okey, baik. Alright. Tahap pendidikan kita belajar ada 3, iaitu pendidikan rendah, menengah dan juga pendidikan tinggi. Kalau rendah, kerja dia apa? Hafal tulisan, serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Kalau pendidikan menengah, iaitu menulis karangan dan sajak. Dan kalau pendidikan tinggi, menterjemahkan dan interpretasikan buku suci. Nampak perbezaan pendidikan dalam tamadun Cina. Menghafal tulisan. Kemudian yang kedua, pendidikan menengah, menulis karangan dan sajak. Pendidikan tinggi, menterjemahkannya dan interpretasikan dia. Dan peperiksaan. Peperiksaan paling penting dalam tamadun Cina. Dan sistem peperiksaan yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han. Dan dia telah dimansuhkan oleh Maharani Dowagerzichi. So itu telah dimansuhkan, maknanya dibatalkanlah. Baik. Antara kita lihat ciri-ciri ciri-ciri sistem peperiksaan ya. Peperiksaan dia sangat kompetitif, maknanya sangat berdaya saing, maknanya sangat berlumba-lumba. Sangat berlumba-lumba. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan. Dan juga ingin mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Kemudian juga larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Kalau kamu nak ingat, peperiksaan yang sangat kompetitif, hanya lelaki yang dibenarkan menduduki peperiksaan dan mengekalkan tradisi dan budaya Cina. Sentiasa kuno. Yes. Itu ya. Kenapa lelaki je? Lelaki je. Kerana memang daripada zaman dulu, kamu kena ingat daripada tamadun awal, tamadun Mesopotamia, sampailah ke tamadun jahiliah, masyarakat jahiliah, memang perempuan tidak ada tempat dalam masyarakat. Hanya lelaki sahaja. Pengiktirafan kepada lelaki. Yang perempuan duduk rumah, jaga anak, makan, masak. Itu je. Nampak? Jadi itu zaman dulu. Betul, itu zaman dulu. Tetapi bermula tamadun Islam, maka wanita telah dimuliakan. So wanita telah ditempatkan sebaiknya lah. Betul. So anda semua perempuan bertuah kerana apa? Kerana zaman sekarang anda juga diberikan hak seperti mana orang lelaki. Baik. So kita lihat di sini. Lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama dalam pendidikan. Sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat. Dan sesiapa yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. So bagi mengelakkan penipuan calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Maknanya sebelum periksa dikurung dulu. Untunglah korang tak kena kurung. Dan hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Dan peperiksaan kurung maknanya kena isolate. Kena lockdown.
Okey, kena lockdown sebelum peperiksaan okey. So peperiksaan berkisar pada kandungan buku 4 buku iaitu the 4 book dan juga 5 kitab the 5 classics. Okey, baik. Baik. Kenapa mereka kurung? Untuk mengelakkan daripada berlaku peniruan. Boleh ulang. Yes, boleh ulang. Boleh ulang. Okey, jadi itulah yang berlaku, ya, boleh diulang. So peperiksaan tentang 4 buku dan 5 kitab, the 5 classics. Okey. Dan maknanya macam apa tahu? Macam ada 9 pelajaran lah. Macam kamu semua kan ambil 9 pelajaran kan? 8 pelajaran, 9 pelajaran, samalah tu. 4 buku, the 4 book, dan 5 kitab, the 5 classics, yang dikenali sebagai 9 buku suci. Okey. Dan peperiksaan ada 3 tahap. Okey, iaitu tahap pertama iaitu dibuka pada peringkat rendah iaitu daerah iaitu dipanggil Ziuchai. Okey, tahap pertama. Okey, kemudian tahap kedua Juren. Okey, dan tahap yang ketiga iaitu Jinshi. Okey. Dan tahap pertama sebenarnya pada peringkat rendah terbuka pada semua orang. Diadakan 2 kali setiap 3 tahun dan juga bilangan calon antara 500 hingga 2000 orang dan kadar kelulusannya adalah 1:35 orang. Manakala tahap kedua dibuat di peringkat di kota daerah, hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Maknanya kalau lulus tahap pertama, tahap Zuchai, baru boleh duduk tahap kedua. Tak lulus tak boleh ambil yang tahap kedua. So kena lulus dulu tahap pertama. Macam apa tahu? Kalau kamu tak lulus UPSR, kamu tak boleh naik untuk PT3. So duduk lagi, ulang lagi UPSR tu. Pernah. Okey, kalau tak lulus PT3, duduk kat PT3 tu sampai lulus baru boleh pergi SPM. Pun pernah berlaku pernah berlaku. Okey, yes, betul. Sampai sekarang tak adalah. Dulu ada, iaitu semasa zaman cikgu dulu, kalau tak saya tanya mak ayah kamu, zaman dulu kalau tak lulus SRP dulu sijil rendah pelajaran, anda tak boleh naik. Ulang lagi. Stay dekat tingkatan 3 walaupun umur dah 16 tahun, 17 tahun tak lulus lagi. Stay lagi kat situ. Kan. Bagi cikgu tu bagus. Supaya apa? Supaya kamu terus belajar betul-betul. Betul. Terus belajar betul-betul kan. Ini lulus tak lulus semua naik aja. Okey. Jadi ini yang bagusnya. Baik. Diadakan 3 tahun sekali. Okey. Yes, biasalah setiap perkara ada pro and cons ya. Baik, so bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 dan kadar kelulusan ialah 1:120 orang. Seorang je yang lulus daripada 120 orang. Kena jawab ujian. Itulah Adam, nasib siapa suruh kan? Nasib Baik. Okey, tahap 3 Jinshi. Diadakan di ibu kota kerajaan, diadakan 3 tahun sekali. Okey. Tempoh peperiksaan selama 13 hari. So bermakna itulah 3 tahap. Okey. Tahap pertama, tahap kedua, tahap 3. Baik. Tenang tak tenang itu bukan kerja kita. Okey. Kalau yang tahap ketiga, sebenarnya setiap kelulusan ini kalau mereka lulus, mereka boleh menjawat jawatan dan mereka mendapat banyak kelebihan banyak kelebihan. Antara kelebihannya iaitu kalau kita lihat di sini mereka yang lulus dalam peperiksaan. Kalau lulus dalam peperiksaan ini akan diserapkan dalam perkhidmatan awam kerajaan. Maksudnya apa? Akan dimasukkan ke dalam kaki tangan awam dan memperoleh pelbagai keistimewaan. Contohnya kalau kamu lulus peperiksaan tahap pertama akan memperoleh butang keemasan. Wah, maknanya ada apa? Dapat golden badge. Golden badge, butang keemasan yang akan dilekatkan pada topi anda, pada topi, dan mereka akan diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Boleh menyertai royal dinner tahu. Boleh join royal dinner. Kalau lulus tahap pertama. Yang bawah tu. Kalau tahap yang kedua pula, calon yang lulus peperiksaan tahap kedua pula,
okey, akan memperoleh butang keemasan juga, badge, golden badge, dan mendapat jawatan dalam kerajaan. Yes, sekarang mustahil. Selain itu, okey, ini paling penting untuk yang tahap kedua. Rumah mereka akan mempunyai tanda nama. Ada nama besar dekat rumah dia yang diletakkan di pintu masuk. Okey. Dan mempunyai kaki tangan pengiring. Ada dia punya assistant. Itu kalau lulus tahap kedua. Tahap kedua dah boleh pergi dah, boleh pergi santapan diraja dah. Tapi dia ada tambahan lagi, ada extra lagi. Iaitu rumah mereka ada nama besar, okey, dan mereka ada assistant. Itu kaki tangan pengiring. Baik, bagi calon yang nama family dia. Lulus peringkat ketiga pula akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan saja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Maknanya kalau dia dapat assistant, dia dapat nama besar tu kan, maknanya seluruh kampung pun dapat. Kalau lulus peringkat ketiga. Bukan dia seorang dapat, keluarga dia dan satu kampung dapat. Okey. Ada ke dekat China? Dah tak ada dah. Tahun-tahun 1900 dah telah tamatkan sistem ini. Tapi dulu memang ya. Okey. Peringkat ketiga lagi baguslah sebab lagi banyak kelebihan yang diperolehi. Nampak tak? So semakin tinggi, semakin banyak kelebihan yang akan diperolehi. Okey. So itu berkaitan dengan tamadun Cina, iaitu tamadun Cina terkenal dengan peperiksaan. Peringkat ketiga ini dia akan dapat kedudukan, maknanya pangkat. Dia akan dapat kerja dalam kerajaan. Dia akan dapat kelebihan yang sama seperti pangkat 1 dengan pangkat 2 tu. Okey, dapat peringkat 1 dengan peringkat 2 tu dia dapat yang sama. Cuma dia dapat lebih untuk keluarga dia dan juga untuk kampung dia. Okey. Boleh tak kalau tak dapat? Semua orang nak dapat masa tu. Sebab apa? Sebab semua orang akan mendapat kelebihan. Okey. So diri dia pun dapat, keluarga dia pun dapat, kampung dia dapat. Harus ingat, selalu kampung-kampung dia orang ni kebiasaannya anggota kampung itu pun ahli keluarga dia juga. Zaman dulu biasanya duduk kampung tu saudara mara. Satu kampung tu saudara mara. Okey, tu bapak dia, tu pakcik dia, tu babang saudara dia, tu sepupu dia tu. So semua ni satu kampung tu biasanya adalah saudara mara. Jadi kalau katakan dia dapat, maka seluruh kampung yang mana itu semua adalah saudara mara dia juga dapat kelebihan. Nampak tak? Dia bukan macam sekarang. Macam sekarang ni kiri kanan kita tak siapa-siapa dah kan. Dulu tak. Dulu satu kampung tu biasanya ahli keluarga mereka juga. Ahli keluarga mereka juga. Jadi sebab itu kebaikan bagi sesuatu kampung tu ya. Alright. Bagus. Okey. Baik. So kalau kamu dah faham, okey, tak ada soalan kalau kamu dah faham, dah bersedia untuk menjawab soalan daripada tamadun Cina okey. So kalau dah bersedia, okey, cikgu akan berikan link dia untuk soalan daripada Itu ialah quizzes ke? Tak, bukan quizzes. Ini adalah dalam bentuk Google Form. Dalam bentuk Google Form ya. Sebab takut quizzes nanti lambat. Akan ada lagging lah apa semua kan. Tak apa. Yang dalam quizzes pun ada. Okey, dalam quizzes pun ada. Yes, objektif. Lah. Objektif. Okey. Okey. Baik, dah sedia Okey. So sila klik pada link yang telah cikgu berikan itu, yang dalam grup chat itu, dan kamu boleh klik, tulis nama kamu dan juga tulis kamu punya sekolah dan mulakan menjawab. Dia tak banyak pun, soalan cuma ada 15 sahaja. 15 sahaja. So boleh mula menjawab sekarang. Soalan senang-senang sahaja. Kalau kamu klik pada link itu, kamu akan dibawa kepada soalan-soalan seperti ini. Okey, seperti ini ya. Okey, latihan soalan objektif sejarah tingkatan 1 bab 7 tamadun Cina. Okey. Okey, tulis nama dan nama sekolah kemudian mulakan menjawab.
Okey. Soalan senang je sebenarnya. Boleh? Ini siapa pula yang main kotor ni? Belum apa-apa dah. Dah hantar. Tak boleh. Tak boleh. Jangan main kotor. Okey. Mana? Ada yang hantar awal-awal. Belum apa dah hantar dah. Ayo, siapa Cikgu. buat tu? Aku sekarang. Kau tak berdosa masuk ke neraka. Uish. Dah. Jangan buat lagi. Nama singkat pun boleh ke, cikgu? Nama apa? Nama singkat. Short form. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan nama sekolah penting ya. Sebab apa? Supaya dapat bezakan. Sebab kadang-kadang nama kamu banyak. Contohnya Ammar. Ammar dalam kelas ni mungkin ada 2 atau 3 orang. So nak membezakannya iaitu sekolah. Okey. Jadi penting untuk menulis nama sekolah tu ya. Siapa pula yang hantar lagi? Kan Susah lah cikgu. cikgu. Apa yang susah? Zafran. Apa Zafran? Okey. Cikgu delete. Kalau mana yang okey awal-awal dah hantar dalam tempoh 2-3 minit ni, cikgu akan delete. Okey. Jadi tak susah, perlahan-lahan. Ingat, okey, untuk jawab soalan objektif, baca soalan dulu. Contohnya, okey, gambar berikut menunjukkan tokoh tamadun awal di dunia. Apakah sumbangan tokoh tersebut? Okey, kamu tengok gambar Maharaja Shihwangdi. Siapa lagi yang hantar ni? Okey. W memang delete. Kenapa? Kenapa guna trik-trik ini? Jangan guna trik. Okey. Nanti cikgu set nanti hanya seorang boleh jawab sekali saja dan kamu tak dapat main lagi. Okey, kamu tak dapat jawab lagi. Okey. So jawab betul-betul. Okey, sebenarnya soalan-soalan ini okey, terus je jawab. Okey, kita lihat di sini. Gambar berikut menunjukkan tokoh tamadun awal. Okey, di dunia. Apakah tunjuk markah dalam grup ke? Tak, cikgu tunjuk markah dalam ini je, dalam kelas ini sahaja. Cikgu akan tunjuk Cikgu markah. tengah bagi jawapan ke ni? Tak, cikgu bincangkan sahaja. Okey. So, sumbangan tokoh tersebut Maharaja Shihwangdi adakah menyatukan negara China atau menyeragamkan undang-undang atau memperkenalkan pemerintahan demokrasi atau mengamalkan kepimpinan melalui teladan? Cikgu nak link. Okey, baik kejap. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, okey. Paling penting, paling mudah untuk kamu jawab soalan objektif iaitu kamu buang dulu 2 pilihan jawapan yang confirm salah. Bagi cikgu satu pilihan jawapan kat sini yang confirm salah, memperkenalkan pemerintahan demokrasi. Mana ada demokrasi? Apa pula ni, ya Allahu Akbar. Ada lagi nak cuba juga. Jangan guna trik itu. Okeylah. Okey. Cikgu setting balik. Okey, ramai sangat yang nak try kan. Yang nak try, cikgu setting balik, hanya seorang boleh hantar sekali sahaja. Okey. Hanya hantar sekali sahaja. Okey, baik. Korang ni ada je yang nak cuba. Okey, baik. Hanya boleh hantar sekali. Dah. Cikgu limitkan. Seorang boleh hantar sekali sahaja. So sekali. Okey. Tak boleh. Boleh tak link? Okey. Baik. So, okey. Cikgu bagi link. Ini link dia. Kepada yang tak boleh masuk, okey, link balik itu. Okey. Tak kisah browser lain. Kalau terdapat juga, itu senang saja. Kita kick je. Kita kick aja dia. Tak susah pun. Okey. Kuasa dalam tangan cikgu. Ini FBI, okey. Okey. Ada lagi nak try tu. Siapa SD? Memanglah kena delete. Okey. Sorry lah. Okey. Baik. So, kita lihat macam soalan nombor 1 iaitu okey, confirm kalau kita lihat memperkenalkan pemerintahan demokrasi itu adalah satu-satunya yang confirm salah. Mana ada demokrasi masa zaman tu? Nampak tak? So buang mana yang salah dulu. Okey, kemudian barulah cari mana yang benar-benar tepat ataupun betul. Ataupun kamu rasa
Itulah cara jawapan yang paling baik. Itu je. Kemudian ada lagi. Cikgu, saya dah siap boleh hantar je. Boleh. Baik. Tiga sini sepi. Okey, yang dah siap boleh hantar okey. Okey, bagus. 12. Apa? Eli Wasufet. Apa tu? Siapa? Eli was Sayur. Apa tu? Sayur. Apa yang sayur? Sayur. La ilaha illallah, kau ni kan. Apalah. Okey, Saya Maya macam-macam nama. Elisa. Okey, baik. Okey, soalan 13. Kenapa soalan 13? Okey, tak tahu tak apa. Tak tahu, hentam je tutup mata. Apakah ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam? Okey, pilih dua jawapan yang betul. Ini senang. 13. 5 kitab dalam sistem. Oh, yang ini. Oh, ini ada sebenarnya. Dalam buku teks pun ada. Okey. Yep. Saya dah hantar, tapi dia kata ada masalah waktu penghantaran ni. Okey. Apa masalah dia? Dia kata at this moment nanti tidakkan. Dia kata kena at this moment you cannot send this file. Okey. Cuba lagi sekali. Cuba sekali Cuba lagi sekali. Cuba sampai dapat. Okey, Adam Rais dapat. Okey, Tiru. Okey. Okey, so ada kata ada dinasti Ming. Mana dinasti Ming? Okey, tamadun Cina. Okey. Mengisahkan tentang sejarah Cina tahun 90. Okey, betul. Okey, nyatukan kewujudan dan kestabilan dalam bidang politik dari. Okey, memang ada dinasti Ming, memang ada. Memang ada dinasti Ming. Okey, Qing ada, Han ada, Qin ada, memang banyak. Okey. Memang banyak. Okey. So kita lihat di sini siapa yang ada. Okey. Maya Alisa dah, Adam Rais pun dah, Tiru pun dah, Kisha pun dah, Tengku Muhammad Imran pun dah, Zahra pun dah, Wan Dia Khalisha pun dah, Wan Nur Airin Safia pun dah, serta Tuah. Okey. Baik. Okey. Bagus? Bagus. Maknanya sebenarnya kalau ikutkan, kalau ada kesalahan 1, 2 tu normal. Kesalahan 4, 5, 6 pun normal. Kesalahan sampai 6, 7, 8 pun normal lagi. Yang tak normal ialah bila betul semua. Yang tak normal ialah bila betul semua. Nampak tak? Cikgu bukan nak cari orang yang pandai dalam kelas ni, tak. Kan? Kalau pandai, baik tak payah masuk kelas cikgu. Okey. Cikgu nak cari orang yang tak pandai. Okey. Saya tak pandai di sejarah. So salah 5 lah cikgu. Okey, tak apa. Okey. Tak apa. Nanti kita akan bincangkan jangan risau. Salah 5 tu mungkin bukan atas ketidaktahu kamu. Mungkin first time menjawab kan. First time menjawab. Jangan risau. Baik. Okey, 1, 2, 3 ke? Okey. Daing Zafran. Bagus Daing.
Yelah dari Zafran lah. Okey, soalan 11 saya kurang faham kenapa saya salah. Okey. Soalan 11 saya tak faham kenapa saya salah. Okey, baik. So pertanyaan utama pendidikan menengah dalam tamadun Cina. Soalan 11. Kamu jawab apa, Airin? Menulis karangan dan sajak. Okey. So, kenapa salah? Salah ke kat situ? Betul ke Airin salah? Cikgu, Ya. soalan 11 dia kata pendidikan menengah. Jawapannya Okey. patut menulis karangan dan sajak. Okey. Tapi dia kata menterjemahkan itu adalah pendidikan rendah. Okey. Bukan. Jadi apa yang salah? Okey. So jawapan dia, adakah menterjemah buku suci ataupun menulis karangan dan sajak? Kalau ikutkan soalan 11 jawapannya betul. Cikgu boleh tengok buku karangan ke? sajak. Okey. Baik. Tak, sebenarnya kalau ikutkan dia bukan menterjemah buku suci, sebab kita tahu pendidikan ada 3, iaitu 1, 2, 3, iaitu sepatutnya rendah, menengah dan tinggi, betul? Betul. Okey. So, kalau kita lihat di sini, maknanya jawapan menterjemah buku suci itu adalah pendidikan yang tinggi, bukan pendidikan menengah, betul? Jadi jawapan dia bermakna di sini apa? Menulis karangan dan sajak. Menulis karangan dan sajak. Yes, betul. Bermakna sepatutnya adalah menulis karangan dan sajak. Okey. Bagus. Nasib baik ada yang alert. Yes, betul. Okey, jangan risau. Okey, jangan risau. Kalau mana-mana kesalahan memang kita boleh perbaikinya. Don't worry. Okey. Satu lagi. Soalan terakhir. Soalan 15. Dia kata Okey. dia kata ni yang dia kata dia adakan 2 kali setiap 3 tahun. Dan dia juga kata bilangan Jawapan dia patutnya calon tahap pertama. antara 500 dan 2 orang. Bagus korang. Okey. Baik, bermakna kalau 2 kali setiap 3 tahun dan bilangan calon antara 500 hingga 2,000 orang, bermakna Tahap pertama. Dia bawa Pertama. Saya baru tahap pertama cikgu tapi dia kata salah. okey, kenapa ya? Sebab cikgu tersalah letak. Okey, baik. Okey. Di sini sebenarnya cikgu tahu tak? Memang soalan 13 dan 15. Okey, soalan 11 tadi dengan soalan 15 tadi memang sengaja cikgu letakkan begitu kerana cikgu nak memerhatikan ada tak pelajar yang alert tentang soalan-soalan ini. Yes. Okey, kerana apa? Kerana selalunya pelajar akan menerima saja. Okey. Jadi di sini kita nak lihat adakah benar-benar pelajar ini dia menjawab berdasarkan pengetahuan atau dia ikut saja ataupun dia buat trik. Okey. Jadi kalau kita lihat memang betul. Sebenarnya kalau ikutkan tahap peperiksaan perkhidmatan awam yang diadakan 2 kali setiap 3 tahun dan bilangan calon 500 hingga 2,000 orang, bukan tahap kedua tetapi tahap pertama. Yes. Okey. So itu yang betulnya. Nampak? Okey. Maknanya, sebenarnya harus diingat. Pelajaran bukan semata-mata dapat dalam nota, tetapi daripada soalan pun kita dapat. Daripada soalan pun kita akan dapat jawapan. Dapat memahami. Nampak tak? Jadi sebab itu, cikgu bukan ajar kamu untuk jadi perfect. No. Cikgu nak ajar kamu daripada imperfect, daripada kesalahan, kita akan belajar. Saya tak tahu kenapa. Boleh discuss ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. So itulah yang berlaku ya. Kalau ada soalan lagi nak tanya boleh ditanyakan. Cikgu rasa yang lain-lain tu sebenarnya sepatutnya kamu dah tahu. Yes.
Soalan nombor 1, okey, Maharaja Cik Wangdi. Okey, nombor 1 ni cikgu tak nak bagi tahu jawapan lah. Kamu semua dah tahu. Kan? Okey. Okey, tak apa. Soalan nombor 2, tokoh yang mengasaskan legalism. Cikgu tak nak bagi tahu juga sebab legalism ni memang seorang nama tu saja. Seorang nama tu saja. Yes, okey. Nampak tak? Siapa yang dapat 15/15 tu memang suspek. Nampak tak? Sorry. Okey, kita 14/15. okey. Maknanya yang mula-mula tadi yang ada awal tu ada beberapa orang yang menjawab. Yang kedua tu Han Feizi kan. Ya betul. Okey, betul Daim Zafran Daim Zafran. Ya, betul. 3, cikgu tak nak bagi tahu jawapan sebab ada yang masih lagi menjawab. So terpulang. Okey. Okey. So baik. So nombor 3. Okey. So sebagai seorang anak petani, okey, bagaimana anda dapat meningkatkan taraf sosial anda? Okey, kalau kita lihat ini sebenarnya soalan senang. Ya. Okey. Alright. So yang keempat, okey, sumbangan Confucius. Ini memang senang saja. Okey, ini jawapan dia. Okey, terpulang. Okey, ada kat situ. Baik, soalan 5. Sistem pendidikan semakin bertambah baik dalam tamadun Cina dengan adanya teknologi pembuatan kertas. Kita baru bincangkan tadi orang yang mencipta kertas, so cikgu tak nak sebut. Okey, kamu sendiri dah tahu memang ada nama dia kat situ. Soalan nombor 6. Di manakah peperiksaan tahap ketiga tamadun Cina diadakan? Tahap ketiga sudah tentu di tempat yang istimewa, iaitu di Kerajaan. okey. Cikgu tak nak cakap. Okey. So, yes. So 7, sejarawan pertama Cina, okey, Shi Ji. Ini sebenarnya adalah jawapan dia. Mungkin kalau kamu ada membuka buku ataupun buka nota dan kamu akan jumpa jawapan dia confirm bukan Cai Lun, confirm bukan Dowager Zichi, tetapi iaitu Si Macian. Itu Si Macian. Okey. Dan tadi kita tak ada dalam nota tadi ya. Dalam buku teks ada. 8. Syekh Wangdi menyatukan Cina dan mewujudkan kestabilan dalam bidang politik dari dinasti, kita pun dah bagi tahu dah. Okey. 9. Maharaja Han Wudi. Okey. Salah soalan senang. Soalan senang je sebenarnya. Okey, soalan senang saja. Okey. So, laluan perdagangan darat yang terpanjang di dunia melibatkan China hingga empayar. Yes, kita dah tahu. 10, di manakah lokasi perkembangan tamadun Cina? Ini pun kita tahu. Cikgu dah mentionkan tadi. Okey. 11, penekanan utama pendidikan menengah, iaitu kita baru betulkan tadi. Okey, iaitu menulis, karangan dan sajak. Okey. Kemudian 12. Okey, 2, mengapakah masyarakat tamadun Cina menyanjung tinggi pelaksanaan sistem peperiksaan awam? Kerana okey, mendapat jawatan dalam kerajaan dan akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Betul? Maknanya taraf hidup dia lagi baik kalau dapat lulus peperiksaan. 13. Okey, 5 kitab suci ini sebenarnya adalah sama ada. So kita lihat di sini iaitu The Spring and Autumn Annals. So ini memang ada. Okey, dalam buku teks memang ada. Jarang-jarang soalan ini keluar pun sebenarnya. Okey. Dan 14, ciri sistem perkhidmatan awam. Ya, silakan Amar Kawi. Ciri sistem perkhidmatan awam iaitu adalah yang 2 terakhir itulah. Okey, malah nak cikgu nak bagi tahu. Okey. Hanya lelaki dan calon. Okey, dibenarkan bawa buku ke? Tak. 2 dan 3. Okey, mengekalkan ajaran Konfusianisme dan juga hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan. Dan 15, ini adalah tahap yang pertama. Ini adalah tahap yang pertama. So, okey. So seandainya kamu memiliki kesilapan, okey, itu biasa berlaku. Okey. Tak perlu, okey, dia memang ada 4 dan 5, 4 buku suci dan 5 buku. So ada total 9. Okey. Tak. Sebenarnya jawapan dia memang tahap yang pertama Sasi. Okey, tahap pertama. Okey, so ini baru saja diperbaiki. Tujuan dia sebenarnya untuk apa? Untuk melihat kamu punya
kamu punya pemahaman dan juga alert kamu tentang soalan-soalan. But don't worry, markah ini bukanlah untuk dibawa ke dalam grup apa semua, tidak. Okay, don't worry. Okay, ini hanyalah untuk pemahaman kamu. Okay, so don't worry. Cikgu tak share pun. Tak share pun. Okay. Okay. Baik. So yang penting kamu telah menjawab. Okay. Baik. So seterusnya kita akan buat apa, cikgu? Okay. Pada hari ini kita akan lihat ramai yang dah hantar ya. 37 orang dah hantar. Okay. Baik. So bagus. Okay. Baik, untuk seterusnya, okay, ada sedikit nak tengok markah. Okey, jom kita tengok markah. Okey. Kita tengok daripada 37 Wafa Al-Hanani 10. Okey. Kemudian Nur Aisyah Tasnim 12. Kemudian juga Ahmad Zafran 11. Kemudian juga Adel 12. Okey. Kemudian juga Haziq Wakiuddin 12. Kemudian Dia tak nak cakap. Okey. Nur Aisyah 12. Ya. Tadi saya jawab. Lepas tu dia, saya punya device dia memang lag sikit. Lepas tu dia terkeluar. Lepas tu saya nak buat balik, dia cakap saya dah buat dah. Memang kamu dah buat tapi dah send belum? Belum. Belum. Nama? Nama saya Amirul. Okey, Amirul Ariana Batrisha, Faris Danish, Nafis Nazmi, Rubesh, Dia Widian, kemudian Lily, Ku Elias, Izerina Usman, Iman Hakimi, Adib Ashraf, Ku Ilham. Kan? Itulah kenapa Dia Widian ada dua kan? Itulah pasal Alia Kaisara, Raja Husna, Arif, kemudian Dain Zafran, Wan Tua, Wan Nur Airin Safia, Wan Dia Khalisha, kemudian Zahra, Tengku Muhammad Imran, Kisha, Tiru, Adam Rais 9 Maya Alisa, kemudian Eli, Ahmad Hafiz, kemudian Nakib serta juga Akil. So total ada 38 orang yang datang. Nama kamu tak ada. Danish Lutfi, Wafa Al-Hanani, Raisha Tasnim, Ahmad Zafran, Adel, Haziq, Dia Widian. Ada dua orang dia Nur Aisyah, Sasindran, Ariana Batrisha, Faris Danish, Nafis Azmi. Apa Ilyas? Dia Widian. Ada orang guna nama Dia Widian sini ya. Okey. Sekolah pun tak ada. Okey, nampak. Lily. Okey, Ku Elias. Ada kat sini. Okey, Izerina Usman, Iman Hakimi, Adib Ashraf, Ku Ilham, Alia Kaisara, Raja Husna, Arif, Dain Zafran, Wan Tuah, Wan Nur Airin, Wan Dia Khalisha, Zahra, Muhammad Imran, Kisha, Tiru, Adam Rais, Maya Alisa, Eli, Ahmad Hafiz, Nakib, Akil. Baik. So Janisha tak ada, Janisha? Tak ada. Ke kamu tak hantar ke macam mana? Okey, baik. Right. So harus diingat, okey, sebenarnya dah hantar dapat 10 pula. Itulah ramai yang guna. Sebab itu sebenarnya, okey, kalau ikutkan ramai yang cuba untuk melakukan pelbagai cara untuk dapat trik. Dapat trik sangatlah kan. Dapat trik soalan-soalan ini sebenarnya. So, baik. Okey, tak apa. Tetapi cikgu nampak bahawa pelajar tingkatan 1 ni maknanya banyak yang panjang akal. Okey. Jangan cheat. Tak ada keuntungannya. Tidak ada apa yang nak dibanggakan dengan cheat itu. Okey. Baik. Okey, baik.
Lepas ni kita buat apa? Okey, baik. Siap sedia. Kamu semua kena buat yang ini. Okey, yang ini cikgu markah dia, cikgu akan paparkan dalam grup WhatsApp. Okey. So sila. Ya, ini subjektif. Alamak. Okey. Baik. Jangan risau. Okey, sebab perbezaan soalan-soalan ni apa tahu? Dalam grup chat Okey. lah. Baik, di sini kamu tengok latihan esei sejarah tingkatan 1 bab 7 tamadun Cina. Okey. Harus diingat walaupun tamadun Cina ni kamu tengok dekat bawah itu apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina, kamu nampak tak ada ruangan pilihan jawapan. Jawapan telah diberi. Cuma kamu kena bina ayat. Tak bina ayat kosong. Kamu kena bina ayat jawapan berdasarkan markah. Berdasarkan markah. Yes. Cikgu dah letakkan dah. Okey, jawapan. Cuma kamu kena buat ayat. Okey. Markah nombor 1. Okey, soalan nombor 1 adalah 6. Ya, 6 markah bermakna 6 isi. Okey, 6 markah 6 isi. Okey, tak ada Amar Kawi, jangan lari, buat. Buat. Okey, so ada yang 6 markah, ada yang 8 markah. Okey, ada 6 markah, ada 8 markah. Okey. Yang tak buat Susah lah. tak susah pun. Susah. Sebenarnya ni cikgu bagi tahu cara nak buat ayat. Okey. Okey, tak ada cara nak buat ayat, senang saja. Soalan nombor 1A, apakah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina? Kamu buat yang macam ni je. Matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina ialah lulus peperiksaan perkhidmatan awam. 1 dah markah. Selain itu, sistem pendidikan ini ingin mengekalkan ajaran Confucius. 2. Okey. Okey, sistem pendidikan juga bermatlamat untuk membezakan golongan elit dan golongan rakyat. 3. Okey. Selain daripada itu, okey, seterusnya, okey, sistem pendidikan ini ingin memilih pegawai kerajaan dan memupuk nilai moral dan etika. 5 dah. Akhir sekali, sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengubah kedudukan sosial. So kamu boleh pilih mana-mana 6. Walaupun diberi 7, kamu pilih mana-mana 6 untuk dapat 6 markah. Senang ke? Tak payah ada huraian. Ikut sahaja dia punya jawapan itu. Tak payah huraian. Susun elok-elok. Susah ke? Tak susah kan? Okey. Cikgu, dalam satu ayat boleh buat 2 usi ke? Boleh. Okey, cikgu. Boleh. Okey. Okey. Tak perlu. Tulis balik jawapan. Okey, kena bina ayat. Bina ayat. Amar Kawi, jangan lagi. Okey, buat. Okey. Buat. Okey, bukan susah pun. Bina ayat tu. Just bina ayat jawapan. Jawapan telah diberi. Okey. Jawapan telah diberi. Okey. So, cikgu beri masa 30 minit. Okey, untuk soalan 1A, B dan C, dan pastikan semua pelajar menghantarnya, iaitu kita ada lebih kurang 62 orang. 62 orang, okey. Okey, sila buat jawapan sekarang. Cikgu, Ya. saya tak tengok link di WhatsApp kosong. Bukan. Jawab di sini. Jawab di dalam ni. Mula-mula jawab dekat sini. Lepas tu bila dah siap, hantar kat cikgu. Nanti jawapan yang kita hantar kat cikgu tu cikgu letak dekat WhatsApp. Ya, markahnya. Cikgu, Markahnya, ya. yang Confucius tu ejaan dia salah ke betul? Macam mana? Confucius. Ejaan dia betul kerana dia ejaan dia dalam bahasa Inggeris. Oh, okey. Okey, dalam bahasa Inggeris. Baik. Boleh Kalau 6 teruskan. markah tu kena buat 6 ayat. Ya, betul. Maknanya 6 ayat. Buat Bayangkan 3 ayat tapi dalam satu ayat ada 2 isi. Okey, sebenarnya 6 ayat tu kalau ada 6 isi. Tapi kalau kamu gabungkan 2 isi tu jadi satu ayat, dia jadi 3 ayat je. Pun boleh.
Boleh. Oh, kita tunjuk. So dia beri 7, bukan dia suruh ambil semua, tak. Pilihlah mana-mana 6. Nampak tak? Satu je. Ambil lah, pilih mana-mana 6. Ambil mana-mana 6. Bukannya suruh ambil semua, tak. Ambil Cikgu mana-mana. contohlah yang memilih boleh tak yang macam, betul lah. Okey. Yang ini jangan lagi. Ini siapa-siapa yang tak rajin tu, sila buat. Kena ingat sebab soalan-soalan macam ni memang ada keluar dalam peperiksaan. Sebab itu kamu kena start buat. So, bayangkan dah ada idea dah hebat dekat kepala, tapi bila type tu dia macam type slow, lepas tu hilang idea tu. Ya. Sebab tu kamu kena praktis dulu. Ya. Tak payah. Kan buat lagi tak dia. Okey. Okey, boleh buat. Dah dapat link dah? Dah. Okey, baik. Okey, so Zahra tanya cikgu, yang B tu 3 isi 3 huraian ke? Okey, mana linknya? Inilah berapa kali cikgu nak bagi Amal Kawi. Kau ni kan Amar. Okey. Cikgu, yang B tu 3 isi 3 huraian. Yes. Kamu tengok yang B tu macam panjangnya. Tak pun. Kalau cikgu senang je, 6 markah kan? 3 fakta, 3 huraian. Maknanya apa? Ambil 3 fakta, 3 huraian. Cikgu ambil apa tahu? Kalau cikgu ambil fakta 1, huraian 1. Dah 2 dah. Fakta 2, huraian 2. Okey, dah ada 4 dah. Fakta 3, huraian 3. Ataupun fakta 4, huraian 4. Cukuplah. 6. Tak payah ambil semua. Ambil untuk cukup 6 markah je. Soalan yang mana? Soalan yang mana? Okey, nak mulakan ayat mesti soalan macam A kan? Matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina ialah. Itu. Okey, untuk soalan yang A. Untuk soalan yang B, mulakan dengan ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam adalah. Macam itulah. Ambil daripada ayat soalan. Ambil daripada ayat soalan tu. Tak perlu perenggan kan? Tak perlu. Kalau nak buat lagi bagus. Kalau tak buat pun tak apa. Nak buat lagi bagus. Cantik sikit. Boleh? Ni kalau tak paksa. Ya. Boleh ke saya campur jawapan nombor 4 dengan jawapan nombor 6? Saya campurkan jadi memilih kerajaan. Boleh? Boleh. Boleh? Tak ada masalah, boleh? Boleh, tak ada masalah. Cikgu, Ya. 1A kena buat ayat ke? Of course, semua kena buat ayat. Semua buat ayat. Kena bina ayat. Okey. Long story short. Ya, Jadikan dia karangan. Ulasan. Sebab sejarah, sebenarnya memang soalan sejarah. Daripada Form 1 sampai Form 5 sampai SPM, kamu tak boleh buat point. Kamu kena buat perenggan. Kena buat ayat. Kena ingat tu. Tak boleh buat point. Okay. So, bina ayat jawapan itu. Okay. Cuba. Ingat, kalau yang sebelum ini malasnya nak buat tu, cuba. Cikgu. Ya. Ayat tu kalau saya buat penanda wacana, then isi dia saja boleh kan? Boleh. Okay. Penanda wacana penting. Kalau kamu letak penanda wacana lagi bagus. Cikgu, contohlah. Dia kan bagi point kan. Kalau point tu saya macam potong point tu macam contoh saya macam potong, tak buat bahagian tu. Tak apa. Tak apa, asalkan cukup 6 markah. Okey, Adam Rais, tang mana yang kau tak pandai? Bagi tahu cikgu tang mana yang kau tak pandai buat ayat, Adam. Macam apa? Mula-mula nak buat ayat ke? Okey, cikgu bagi contoh lah. Semua kod. Tak. Kalau semua kod, maknanya kalau semua kod, maknanya kamu sebenarnya tak mencuba langsung. Kamu tak berani. Okey, baik. Cikgu, fakta dengan huraian dia kira 2 markah kan? Betul. Fakta 1 markah, huraian 1 markah.
Cikgu. Kalau semua letak fakta je, tak payah letak huraian boleh? Boleh tapi tak cantik. Tak cantik. Jadi kalau fakta huraian, fakta cuma ada 3 je, huraian pun 3. Itu lebih cantik. So kamu tak perlu gunakan penanda wacana yang banyak. Cikgu, Ya. boleh terang untuk soalan B tak? Boleh terang untuk soalan B? Ya. Okey. Okey. Tentang ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Kalau cikgu bukan tak boleh dia, tapi tak cantik. Tak cantik. Contoh macam cikgu buat. Okey. Soalan B ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, cikgu akan buat ayat. Okey, ayat dia. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam dalam tamadun Cina ialah. Okey. Ya, 6 isi tu maknanya 3 fakta, 3 huraian. Contoh cikgu buat Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam dalam tamadun Cina adalah terdapat 3 tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Itu satu fakta. Okey. Dan yang kedua cikgu buat huraian. Okey. Para kita kata lulusan peperiksaan perkhidmatan awam ini akan diserap dalam perkhidmatan awam kerajaan dan memperoleh keistimewaan jika lulus peperiksaan mengikut tahap. Okey, yang huraian tu kita boleh mungkin perbaiki sikitlah. Cikgu ulang semula. Ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam dalam tamadun Cina adalah terdapatnya 3 tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Tu fakta. Huraiannya, calon akan diserap ke dalam perkhidmatan awam kerajaan dan memperoleh keistimewaan jika lulus peperiksaan mengikut tahap 2 markah dah. Fakta yang kedua. Okay, sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat. Okey. Kemudian cikgu masuk huraian yang keempat. Okey, jika terdapat mana-mana calon meniru, mereka akan dikenakan hukuman. Okey, 4 dah. Kemudian cikgu tak nak ambil lah yang fakta yang ketiga tu. Cikgu ambil fakta keempat. Okey. Tahap pertama. Okey, dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam, okey, dijalankan di peringkat daerah. Dan ia terbuka kepada semua orang. 6 dah. Cukup lah tu. Itu je. Cikgu tak ambil suku je. Nampak? Kenapa fakta 2 ada 2 huraian? Terpulang. Nak ambil 2-2 boleh, nak ambil 1 pun boleh. Sebab huraian semua boleh berbanyak. Wajib ke ambil semua? Tak. As long as cukup untuk markah 6 markah. Tak perlu. So fakta ke-1 untuk huraian. Ya. So yang macam tu ikut urutan lah. Ikut urutan pun boleh, tak perlu ikut urutan pun tak apa. Okey. So fakta 3 huraian cukup dah. Dia betul, cukup dah. Kalau guna 2 dapat berapa? Okey, seandainya kamu contoh ambil fakta 2 tu Fakta 2 huraian 2A, huraian 2B. Okey, di situ kalau kamu ambil 3-3, kamu dapat 3 markah. 3 markah Fakta 2 sistem peperiksaan ini dikawal ketat 1 markah. Jika didapati meniru akan dikenakan hukuman. Markah kedua. Calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung bagi mengelakkan penipuan. Markah ketiga. Memang huraian tu memang akan ada. Akan ada markah. So tak pernah lagi ayat-ayat itu useless, tak ada. Every ayat tu kalau ada point, ada fakta, ada huraian, ada contoh semua memang memberi markah. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Arif, dengan syarat siapkan ni. Okey. Alright. So yang lain-lain siapkan. Okey. So kesimpulannya, adakah cikgu bagi 6 markah tu, cikgu suruh kamu pakai semua fakta tu, huraian tu? Tak. Yang 2 tu, cikgu buat 1 fakta je ke? Okey, so kalau 3 markah untuk ayat yang kedua tu, yang buat betul. Betul Zara, itu je lah. Itu je lah. Kita nak kerja banyak fakta. Saya je ketat jadi peyat. Ya. 3 soalan aja sampai C, lepas tu habis dah. Itu je. Apa yang susahnya?
Cikgu, Bina ayat. Ya. boleh ubah-ubah sikit tak? Boleh. Boleh. Guna berapa saya ayat? dah hantar. Okey. Thank you Aisyah. Okey, guna berapa ayat? Terpulang pada kamu. Kalau 6 markah, kamu nak buat 6 ayat pun boleh. Kamu nak buat 3 ayat pun boleh. Tetapi kalau 3 ayat, setiap satu ayat ada 2 fakta dan huraian ataupun kedua-duanya fakta. Maknanya ada dua fakta dalam satu ayat. Itu cara dia. Kan? Kita nak banyak fakta ke kita nak dapat markah penuh? Nak dapat markah penuh. Okey, nak dapat markah penuh. Okey. Alright. So, harus diingat kalau kamu hantar, okey, kamu tidak akan dapat markah on the spot. Sebab ini soalan adalah soalan-soalan struktur yang mana esei. So robot ataupun komputer dia tak boleh semak. Okey, dia tak boleh semak. Cikgu kena nilaikan satu-satu. Okey, cikgu kena nilaikan satu-satu. Okey. Contoh kita ada kat sini Nur Aisyah dan juga kita ada siapa yang dah hantar ni? Adam Rais. Okey. Adam Rais. Adam Rais, cikgu nak tanya kamu lah Dalam ayat tu ada berapa ayat? Bagi tahu cikgu ada berapa ayat tu? Adam Rais, soalan pertama tu, ada berapa ayat tu? 6 ayat. 6 ayat. Confirm? Kamu yakin? Okey. Boleh. Adam, sebenarnya ayat yang kamu buat tu satu ayat je. Sebab tak ada titik. Mana titik? Tak ada. Semuanya, nampak tak? Semuanya koma. Mana titik kamu? Tak ada. Sebab itu dikira sebagai satu ayat. Dan satu ayat kamu masukkan ke 6 poin untuk mendapat 6 markah. Kamu rasa boleh dapat 6 markah? Kan? Ya, Ariana, betul. Tak. Bukan tak ada titik pun kurangkan markah. Tak. Tetapi, bila ada titik, maknanya itu jadi satu ayat. The next selepas titik, baru ayat kedua. Nampak tak? Dia punya kesempurnaan. Dia kemas, yes. Kalau macam ini, tak ada titik, kamu terus masukkan semua. Sesak nafas nak baca. Ya, Adam Rais. Kamu bukan tak ada idea. Kamu tak tahu menyusunnya. Okey. Kamu kena pandai susun. Okey, begini. Nampak tak? Okey. Okey, nampak tak? Kan cikgu cakap apa? Nak mulakan ayat, mesti mula daripada ayat soalan. Kamu mulakan dengan sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Itu bukan dia punya ayat. Sepatutnya kamu kena ambil daripada apa tahu? Matlamat. Matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Baik. Okey, maths ni cikgu tunjuk. Okey. Matlamat dalam sistem pendidikan dalam tamadun Cina. Okey. Dalam tamadun Cina. Okey. Adalah. Okey. Kemudian terus lulus lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Kena buat apa selepas ini? Kena buat apa? Okey, kena buat apa? Siapa tahu? Kena buat titik. Titik dulu. Selepas titik, buat ayat seterusnya. Okey. Selain itu tu apa? Itu penanda wacana. Okey, selain itu matlamatnya adalah untuk mengekalkan ajaran Confucius. Confucius. Dan kalau katakan kamu nak buat ayat yang pendek, kamu campurkan dengan yang kedua.
Okey, mengekalkan ajaran Confucius dan membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, sini dah berapa dah? 3 markah dah. Okey. Adam Rais, nampak tak bagaimana cikgu buat? Yang lain-lain nampak tak macam mana cikgu buat? Ya. Cikgu, Saya dah hantar. Okey. cikgu. Ya. Kalau macam dalam peksen, kita letak satu fakta dan macam kurang, kalau 2 huraian kita dapat 3 markah kan? 3. Ha. Ya, betul. Setiap huraian, even kamu bagi contoh pun dapat markah. Sejarah senang nak skor. Even dalam soalan struktur pun, cuma kamu kena tahu je. Baik, sini dah 3 markah. Kita nak 3 markah lagi. Okey, kita sambung. Okey, selain itu ya. Okey, baik Irene. Baik Irene. Tak apa. Ya. Konfusianisme huruf besar ke? Ya, Confucianisme huruf besar. Okey cikgu. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, untuk sambungnya Adam Adam, yang lain pun boleh belajar untuk tengok bagaimana cikgu menyambungkan jawapan. Okey. Dan kita boleh lihat ini dah 3 markah. So kita nak dapatkan lagi 3. So kita boleh buat apa tahu? Okey. Seterusnya kita guna penanda wacana. Seterusnya, okey, matlamat pendidikan, okey, untuk untuk apa? So kita boleh ambil untuk memilih pegawai kerajaan. Okey. Kerajaan supaya negara boleh ditadbir dengan cekap. Okey, cekap dan berkesan. Titik. Nampak tak cikgu ambil poin daripada fakta 4 F4 dengan F6. Okey. So di situ dah ada 2 markah. Okey, ada 2 markah. So dan yang terakhir, okey, cikgu boleh buat yang akhir sekali. Akhir sekali, okey. Matlamatnya adalah mengubah kedudukan sosial. Okey, Adam. Nampak tak? Okey, berapa ayat yang cikgu buat Adam? Berapa ayat yang cikgu buat? Adam Rais. Berapa ayat yang cikgu buat sebenarnya? Cikgu, saya dah siap. Cikgu buat 2 ayat ke? Seluruh ni. Seluruh ni 2 ke? 6. 4. Sebenarnya cikgu buat 4 ayat sebab kamu kira ikut titik. Okey, 1, 2, 3, 4. Cikgu buat 4 titik. Maknanya 4 ayat je. Tetapi ada setengah ayat yang cikgu gabungkan 2 fakta dan huraian. Ya, Daing. 3 soalan tu dia macam short untuk karangan, lepas tu dia boleh sambung jadi satu karangan lah. Betul? So kalau nak guna penanda wacana dia kena ikut lah. Ikut je. Dan kalau katakan nak cantik lagi, cikgu akan buat perenggan macam ni je. So ini pun cara ini lagi baik sebab ada perenggan, ada dia punya gap dan ianya memberi markah yang jelas, clear. Crosskan tag itu macam mana nak dapat balik? Crosskan tag tu macam mana dapat balik? Macam mana tak faham? Okey. Jadi di sini, okey, cikgu tahu Adam dan ramai para pelajar dalam kelas ini, cikgu tahu ramai yang akan buat seperti mana Adam buat. Okey, sistem pendidikan dan tamadun Cina ialah lulus peperiksaan perkhidmatan awam, koma, mengekalkan ajaran Confucius, koma, memilih pegawai kerajaan, koma, memupuk nilai moral dan etika, koma, negara boleh takbir dengan cekap dan berkesan. Semua dimasukkan dalam satu ayat. Confirm salah. Nampak? Kan koma kan? Perlu ada kesempurnaan ayat macam ni. Okey Adam, bagi tahu cikgu. Susah tak nak buat macam mana yang cikgu buat ayat-ayat ini? Okey, susah tak nak buat ayat macam cikgu buat ni? Okey. View score memang tak nampak. Memang tak ada skor. Jainisha memang tak ada skor. Okey, kepada para pelajar yang dah send, yang dah submit,
harus diingat untuk kertas esei ni memang tak nampak skor sebab cikgu kena tengok satu-satu. Yes. Yes. Okay. Baik, yang lain nampak tak? Adam mana Adam? Adam Rais? Nampak tak Adam? Tak ada. Okay. Nampak ya? Okay. So agak-agaknya Adam, bagi tahu cikgu. Boleh tak kamu buat cara macam ni? Boleh tak buat cara macam ni? Mudah aja. Kalau kamu tanya, cikgu, dah cukup ke tu? Cukup dah tu. Cukup dah tu. 6 markah dah tu. 6 markah dah tu. 6 markah macam ni. 4 ayat aja. 6 markah. So, cuba. Jangan takut. Kalau selagi kamu tak cuba, selagi itulah kamu takkan tahu bagaimana perasaannya bila kamu dapat menjawab soalan esei dan struktur dengan baik. Tak apa. Tak gap pun tak apa. Tak gap pun tak apa. Itu hanya contoh je. Okey, memang kepada para pelajar yang dah hantar, memang kamu akan dapat kosong. Okey, yes, penting ada full stop. Full stop penting. Okey, iaitu terima kasih pada siapa ni? Nur Aisyah. Kemudian kita ada Adam Rais. Okey, bagus. Ku Elias. Kemudian Wan Nur Airin Safia, bagus. Ilham dah hantar. Janisha pun dah hantar. Zahra dah hantar. Wan Emir Izzuddin. Arisa. Okey. Kemudian juga Alia. Tak apa. Okey, kita masih ada masa lagi. Okey, boleh terus menjawab. Kisha, Iz Erina, Daing Zafran, Faris Danish dan juga Nafis Nazmi. Okey. Ya. Nampak tak? Okey, contoh Nafis Nazmi. Alhamdulillah. Nafis Nazmi, okey. Bina ayat dengan baik. Matlamat sistem peringkatan Melayu Cina ialah lulus peperiksaan perkhidmatan awam serta mengekalkan ajaran Confucius. 2 markah kat situ dah. Adam. Adam pula. Siapa? Nafis. Okey, 2 markah kat situ. Seterusnya, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, dan dapat memilih pegawai kerajaan. Another 2 markah. Okey. Kemudian, memupuk nilai moral dan etika juga adalah matlamat sistem pendidikan dalam tamadun Cina. So, another 1 markah. So, di sini kamu dapat apa? Okey. Sini sebenarnya kamu dapat 5 markah. Instead of 6, 5 markah. Kena buat ABC kak? Ya, 3-3. ABC, 3-3. 3-3. Tak tahu buat, bagi tahu. Okay, tak tahu buat. Sebab sini cikgu nak tengok berapa ramai yang tahu dan tak tahu. Alhamdulillah. Ya. Macam mana nak jawab ni? Macam mana nak jawab ni? Kurang faham. Macam mana? C. Yang C. Okey, yang C. Okey, kita lihat. Jelaskan kepentingan. Okey, kepentingan pendidikan dalam meningkatkan. Okey. Okey, yang ini seperti mana jawapan yang telah dibuat oleh Nafis Nazmi. Okey, dia akan ambil ayat daripada soalan tadi. Kepentingan pendidikan dalam meningkatkan kemajuan masyarakat ialah memperbaiki taraf hidup. Okey, fakta yang pertama. Okey, dengan cara apa? Dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Walaupun 2 fakta dalam satu ayat, maknanya fakta dan huraian, juga dapat 2 markah. Okey. Selain itu, mempunyai kerja yang baik serta dapat meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya, pentingnya ataupun kita kata kepentingan pendidikan adalah untuk meningkatkan keyakinan, personaliti atau kepakaran. Mana-mana boleh. Kemudian fakta yang kedua. Seterusnya, kepentingan pendidikan adalah untuk memenuhi tenaga kerja mahir. Ambil mana-mana 8. Mana-mana 8. Dan kamu boleh dapat markah yang penuh. Okey, saya rasa saya boleh buat kalau diberi pilihan jawapan. Kalau tak confirm atau tak blank. Okey, baik Irene. Ya, sama, betul kan? Tapi jangan risau. Sebenarnya inilah cara latihan dalam kelas cikgu. Di mana kebiasaannya soalan struktur dan esei memang diberi pilihan jawapan. Kerana apa? Kerana bila diberi pilihan jawapan, kamu akan membaca dan menulis. Dan kamu akan ingat. Nanti dalam exam, bila kamu diberikan soalan yang sama, kamu akan ingat.
walaupun tak diberikan pilihan jawapan. This is practice. Sama je kalau macam cikgu bagi soalan ini, kemudian kamu buka buku balik kan? Betul tak? Atau buka nota balik kan? Sama je kan? Kan? Ya. Cikgu bagi soalan ni, kamu akan, semak boleh, mana buku surat ni? Ya, sama. Cuma dia akan membuang masa. Sebab apa? Kamu kena semak, cari kat mana. Tapi dalam kes ini, kamu tak perlu semak. Dah ada dah. Tinggal kamu bina ayat jawapan dengan baik. Itu saja. Saya lupa nak buat perenggan ni. Tak apa. Perenggan tak wajib. Yang wajib titik. Oh. Perenggan tak apa. Okey, baik. Cikgu, Ya. di question di soalan B, Okey. apa itu H1A? H1A sebenarnya huraian bagi fakta 1 dan A. Itu je. H2A maknanya huraian bagi fakta yang kedua A. Dan H2B huraian bagi fakta yang kedua B. Huraian dia lah. So dari dalam B, saya perlu cari ciri-ciri ke? Tak perlu. Tak perlu. Ambil saja mana yang telah diberi. Okey. Okey. Baik. Kena buat ayat ke? Of course. Okey. Soalan sejarah kena buat ayat. Okey Zafran, Adib Ashraf, okey. Bagus. Bagus. Okey. Cikgu nak form 1 berani. Cikgu tahu form 1 memang tak berani. Tak berani nak jawab soalan esei dan struktur. Betul? Kamu tak berani kan sebenarnya selama ni. Okey. Tak berani sebab kamu tak tahu. Betul? Tak apa. Cikgu berikan pendedahan ini. Okey, tak apa. Tak apa. Dalam kelas cikgu, salah is normal. Normal lah salah. It's okay. Cikgu betulkan. Cikgu bantu kamu. Okay. So don't worry. Okay. Okay. Yes, you're welcome. Don't worry. Okay. Jangan risau. Kepada para pelajar yang risau, okay, kita dah nak habis masa pukul 11. Tetapi kamu tak siap lagi. Don't worry. Okay. Kita boleh tamatkan kelas dan kamu boleh terus menjawab dan kemudian submit. Don't worry. Cikgu boleh sambung nanti juga kan? Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dan kepada para pelajar, okay, cikgu akan berikan, okay, cikgu nanti update, okay, dan cikgu akan berikan untuk kamu seminggu ni, sebab hari ni kelas las, kelas las untuk bulan Jun dan kita akan mulakan pada bulan Julai pada hari Sabtu juga minggu depan. So sepanjang seminggu ini cikgu akan berikan link untuk quizzes daripada bab 1 sampai bab yang ke-7. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak. Okay, good. So, okay. Okay, cikgu akan berikan link quizzes. So kamu boleh jawab. Okay lah. Okay, cikgu akan berikan link every day. Setiap hari satu. Cikgu tak bagi serentak, cikgu bagi satu. Okay. Jadi kamu boleh jawab nanti hari Sabtu minggu depan kita jumpa lagi dan kita akan boleh buat latihan. Okay. So, seronok tak buat latihan-latihan macam ni? Okay. Seronok. Okay, seronok ya. Nak juga. Okay, seronok sebab apa? Dah ada jawapan, kamu tahu cara nak jawab, kamu rasa, wish, aku boleh jawab rupanya, senang rupanya. Itu yang kita nak. Lah macam ni rupanya nak jawab. Hari ni cikgu akan bagi. Cikgu hari ni akan berikan soalan quiz yang pertama, quizzes yang pertama kejap lagi. Okay? Baik. Ya, kalau exam memang dia tak bagi. Kalau exam memang dia tak bagi. Tetapi ingat, this is practice. Sebab itu Alia, cikgu sediakan pilihan jawapan supaya apa? Kamu practice. Practice. Okay, practice ni akan memberikan kita ingatan yang kuat. Yes, practice makes perfect. Yes. Okay. So, itu sahajalah pada hari ini dan kepada para pelajar yang belum siap, it's okay. Okay, kamu boleh teruskan buat dan juga kemudian boleh submit. Don't worry. Walaupun selepas kelas, kamu boleh submit. Sebab di dalam Google Form. Okay. So, kita jumpa lagi guys. Kita jumpa lagi pada
minggu hadapan. Okey, kita jumpa pada hari Sabtu. Okey, hari Selasa tak ada kelas Okey. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum dan bye bye semua. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, sama-sama. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Bye cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, betul Arif. Cikgu bagi kat WhatsApp. Cikgu. Okey, sama-sama. Okey, you're welcome, Bia. Cikgu. Alright. Cikgu. Tak. Okey, bye. Okey, bye Zaid. Okey, Zara. Baik Zaid. InsyaAllah. Okey. Wafa.